Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Ta'ala yang dapat kita bersama-sama berhimpun menjadi tetamu Allah. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala boleh melangkah, boleh berada di dalam rumah Allah Ta'ala ini yang bernama Asy-Syakirin. Selamat datang semua. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi kita, Barisan Jawatan Kuasa. Terima kasih juga kepada Tuk Imam, Tuk Pilan, Tuan Noja, Muslimin dan Muslimat, warga Taman Pahlawan, dan mungkin yang sekitarnya juga kita panggil warga Teluk Panglima Garam. Sebab tu saya datang sini, saya takut sikit macam ada garang sikit macam ni. Tuan-tuan jangan buka sikit macam ni. Walaupun nampak macam saya ni macam ni, tapi kita kadang-kadang seram juga lah. Jangan geram sangat. Kita nama forum santai. Jadi Alhamdulillah hari ini seperti yang diiklankan, seperti yang diwar-warkan, dapat kita datang. Saya tahu tadi penganjur ni dia punya jatuh dudak-dudak satu macam. Dia tak tahu dia nak ustaz ni datang ke, Brother Syamsul kita datang ke. Alhamdulillah dia nampak kita punya kereta tu, dia punya lega macam tsunami dah hilang. Alhamdulillah datang insyaAllah. Dan setakat ni kalau biiznillah tak ada masalah, kita datang. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Kita punya hari ni format biasalah, saya ni moderator, tapi sebenarnya sebelah saya ni lagi super moderator sebenarnya. Tapi saya selit-selit dah sikit dengan cerita-cerita agama. Tapi Abang Syamsul kita ni lebih kita nak dengar dia cerita sebenarnya. Jadi kita ada beberapa siri soal jawab sikit-sikit, dan insyaAllah kita cuba habiskan sekitar 8.40 macam tu lah. Sekarang pun 8.10 dah masuk. Itu kalau kita tengok gear dia macam mana. Kalau salah-salah ikhwan, salah-salah bulan 11.30 pun tengok lah macam mana keadaan. Baik, saya Syazwan Jaafar, tugas di Masjid Al-Qurtubi Singapura, berkeluarga, punya seorang isteri, 4 orang dan 3 orang anak, dan ada sini semua pun cuti-cuti ni terbawa sekali insyaAllah. Bekerja di Angkatan Pertahanan Awam juga, cawangan dan wangi Kuala Lumpur, juga seorang juruterapi psikologi Islam yang menjaga banyak-banyak orang yang sakit psikologi ni, sakit tak nampak, tengok macam ni sihat walafiat, dalam ada problem. Itulah dia. Dan seorang usahawan juga. Sedikit latar belakang saya sikit dalam bidang selebriti ni. Saya juga pernah involve dalam industri penerbitan. Tuan-tuan yang otai kenal majalah ni, majalah gila-gila kan. Budak-budak muda dia tak tahu, otai sikit dia tahu. Majalah gila-gila ni saya kerja kat situ lebih kurang lama juga. Kerana itu ayah saya punya, Jaafar Taib, dia yang mencetuskan, antara orang yang mencetuskan majalah tu. Seterusnya pernah rakamkan sebuah album, pun tak laku juga lah, pasal nyanyi pun tak sedap. Dia hampir 20 tahun dulu ni. Dan pernah lakon tu sikit-sikit, tapi saya bukan ke situ sangat lah. Kemudian saya lanjutkan pelajaran ke UUM untuk ijazah sarjana muda pengajian Islam. Kemudian sekarang saya pun sambung lagi pendidikan Islam di Universiti UPSI Tanjung Malik untuk master pendidikan Islam. Dan lain itu saya masih lagi Angkatan Pertahanan Awam lah. Ni nak banjir ni dia ada tunggu call je, jaga-jaga. Jadi itulah latar belakang sikit saya. Dan sekarang ni saya nak serahkan pula, kita nak tahu jugalah, walaupun tuan-tuan dan puan dah kenal ni, tapi kita nak tahu juga siapa sebenarnya insan di sebelah saya ni, tetamu utama kita ni, Tuan Syamsul Rau. Baru dia pun siapa ingat tahun 1994 dulu terlekat nama Abang Syamsul kita dengan Syamsul Rau tu, kita persilakan Tuan Syamsul Rau kita ni untuk cerita sikit biodata profil beliau, dan seterusnya apa perkembangan terkini. Dah lama dah macam tak nampak
brother kita ni dia pergi mana kan? Tak tahu pergi mana dia senyap dia. Dipersilakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi kamin bil khair la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu jawapannya. Jadi saya pun. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syazwan. Seterusnya Tuan Pengurusi Surau Asy-Syakirin, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para asatizah, ustazah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, alim ulama, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dulu, patutlah pula Ustaz Syazwan tadi dia beritahu kita jangan kalah-kalah sangat. Saya tahu apa di Teluk Mani Magarang ni rasanya selepas dulu masa saya belajar tahun 80-an ada ilmu alam. Sebelum masa itu belum tukar geografi lagi. Jadi bila tengok peta, tengok ada satu tempat. Teluk Mani Magarang. Ini semua makan tuan tu. Kan? Jadi sebenarnya risau juga. Tapi tak apalah, kata nama tempat. Kan? Nama tempat. Nama tempat saya pun bukan salah-salah juga Ustaz Syazwan. Kampung saya kampung Kubu Gajah. Gajah saja. Kata orang dulu kat situ banyak gajah, tempat gajah berkubu. Kita tak tahu kat sini mungkin tempat panglima-panglima yang bergarang-garang. Kita tak tahu, Allah malam. Itu sejarah dulu-dulu. Mungkin adik-adik kita perlukan kajian untuk belajar. Jangan sekadar mengkaji artis. Oh, kan? Kalau tengok dunia seni hari ini viral, artis K-pop turun lagi kan, menjerit-jerit. Lee Min Ho datang. Lee Min Ho, Ustaz Nek. Lee Min Ho datang kan. Masya Allah. Kenapa kena adik-adik? Kita kena mengenali mereka-mereka yang berjuang. Berjuang kerana Islam itu kena sampai dah dapat kepada kita. Kita kena mengenali baginda Nabi SAW. Kita kena mengenal sahabat-sahabat Nabi SAW. Malam ni sebenarnya kita nak, bagi kami lah, bagi saya lah Ustaz, kita nak ni sekarang ni bukan kata stres. Tapi kita tahu bahawa 19 bulan nanti adalah hari yang cukup besar. Dan kita tak tahu selepas itu macam mana. Kita lalui fasa yang agak sukar. Jadi hari ini sambil-sambil kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, inilah yang dinamakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa di luar sana ada orang berkempen, ada orang duduk di PDM, ada orang duduk tengah merayu sana buat sini, bagi kempen sana, kempen sini. Saya rasa juga rasa sedih. Sebab apa? Sebab apabila berkempen ni ramai orang pergi taman syurga. Bagi saya, tadi saya tak tahu live apa ni. Kalau saya buat live TikTok, saya kurang-kurang mau 200,000 orang tengok. Kan? Kita jangan ada yang ada dekat sini. Ni ramai yang kita tengok ni, yang di rumah. Dia akan lagi ramai. Tapi kalau kita sendiri boleh tahu, kita belajar, baru ni kita menyambut Maulidul Rasul. Dan lepas tu kita, sebelum tu kita ada Isra Mi'raj. Siapa yang dah umur 50 tahun macam saya, 50 kali dia tengah kuliah cerita tentang Nabi SAW di Isra dan di Mi'raj kan. Pergi ke syurga, pergi neraka. Nabi dah beritahu berapa ramai mereka yang berada di dalam syurga, berapa ramai mereka yang ada di dalam neraka. Kenapa mereka masuk syurga dan kenapa mereka masuk neraka, kan? Rasa semua orang tahu. Tapi kita boleh tahu ni taman syurga. Berapa ramai penduduk yang ada dekat Taman Pahlawan bagi Teluk Mani Magarang? Rasanya mau 30 kali ganda daripada ni rasanya. Mana pergi mereka? Mana pergi? Soalan yang dijawab dan ditanya oleh Ustaz Syazwan ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah lalu dulu. Sebab apa? Sebab kita ni disuap dengan macam-macam suapan hiburan. Tanya adik doang ni, adik ni, kita boleh tanya dia tengok. Kalau suruh tanya dia lagu apa yang sedang popular, tentu dia tahu. Kan? Begitu sulit
Kita akan rehat. Dia tu dia tahu. Tapi kalau mungkin kita petik ayat-ayat Quran begini, dia nak. Bukan tanya adik-adik. Kalau saya pilih abang-abang kita yang ada kat sini pun nanti biru kau. Pasal apa? Sebab kita dididik bukan nak salah mak ayah kita, tapi kita disuap oleh orang-orang yang terdahulu dengan hiburan yang melampau. Kita bukan semua lahir-lahir kita duduk di surau Syakirin. Bukan kita lahir-lahir semua kita ada jadi orang baik. Siapa kata dia tu yang ada kat sini? Mohon. Sebab kita bukan masuk. Kita bukan orang yang tu lahir-lahir, oh aku tak ada dosa. Kita semua ada pahala. Mohon. Kita diuji. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, jangan kamu kata kamu beriman selagi belum kamu diuji. Maka ujian itu sebahagian daripada kita punya laluan masa hidup. Saya juga begitu. Kata tanya tadi saya di mana? Saya belajar. Saya belajar. Sebab ada orang kata belajar ni ketika kecil. Belajar ni ketika usia dulu umur 7 sampai 12 tahun. Masa tu saya berminat gila-gila Jafatai bujang di muda. Masalah gila-gila itu ada sejarah. Dulu orang putih buat majalah Mad. Maksudnya gila. Di Malaysia ni diwujudkan oleh Jafatai ni, ayah dia jadi gila-gila. Masa tahun 75 saya masuk darjah 1, 80 saya habis darjah 6. Masa tu saya belajar sekolah rendah. Lepas tu 81 sampai 85 kata 1, sampai 81 85 kata 1 kata 5. Masa tu kita belajar ilmu dunia, saya pun belajar. Kan? Tapi saya lahir tahun 68. Adik-adik mungkin dia zaman K-pop kan? Zaman saya lahir, oh Mas Ayu Fatimah dan Ayu nomor 66 jeng 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 jalan Seremban jeng 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 kasihku sayang. Sampai sekarang bukan lagi kahwin orang panggil band 60-an. Masuk 70-an masih saya sekolah dulu Tuan Imam. Cik, betul Tuan Imam tadi cuma saya pakai kepiah ni. Tiba-tiba lalu nak pompa dia. 70-an seiring dan sejalan seindah bunga Uji Rashid, Hel Ahmed, Latif Ibrahim, Security masa tu rock dia masih baru nak masuk Space 70s. Elike Arena Mona Mona Kasih 70-an. Masa tu saya masuk tengok orang pakai bell bottom. Kita budak-budak tengok. Saya masa tu budak-budak pandang. Oh, boleh sebut tu kan? Yes. Lepas tu masuk 80-an rock and roll. Oh, masa tu orang kita rambut panjang. Ya. Kalau siapa duduk Kuala Lumpur, pas naik Kelang dia Bumi Central Market. Pas naik Kelang dia Bumi Central Market. Central Market pertama komplek bukan bel. Pakai seluar apa ni setengah nampak besar. Alur gajah belakang dah nampak sikit. Kan pakai baju t-shirt dia Iron Maiden, rambut panjang, jalan bulu kilau semua Melayu, semua orang Islam. 80-an, 90-an adik rock and roll. Masuk 90-an ke tepi, kekasih sudah kembali. Awas para awas kan. Masuk tahun 2000 lagi, 2000 yang lain pula. Oh kakak start kan. Kalau ambil gambar tahun 60-an macam ni, 70-an macam ni, 80-an macam ni, 90-an sekarang anak-anak kita bukan anak dia. Bapak dia besar sikit ni. Tapi bukan, dia bapak dia ni lebih kecil. Bapak dia lebih kakak. Oh, tak lagi ni. Kan? Maka apabila anak-anak kita dedah begitu, saya juga begitu merasakan bahawa dunia hiburan itu adalah dunia yang memang sebenarnya seronok, indah. Saya masuk dunia hiburan tahun 94. Dia berdarah bau dia. Alhamdulillah lah, sampai kemarin tahun 2020 saya rasa lega sangat.
Sebab kerajaan masa yang memerintah itu dia suruh tutup ni, pakai ni. Jadi orang tak kenal ya. Jalan mana-mana lapang semua. Tak ada siapa peduli siapa masuk kedai kan, tak ada siapa. Tapi bila kemarin suruh buka, Allahu Akbar, ujian semua. Ujian dia kembali kepada saya apabila buka. Tadi saya main lagi, tadi isi minyak. Habis dia kereta biasa, bukan mereka hebat-hebat, Toyota Innova. Buka tingkat, kita pernah isi minyak, tiba-tiba satu kereta main V perempuan. Dan lagi ni perempuan. Apa standard lagi? Tuan dari tengah dalam, roti, saya tunjuk kenal. Oh, saya pun kenal, ya saya kenal. Siapa saya? Alah, Samsul Yusof. Dia kata Boleh tahan juga. Bukan. Itu pun nasib baik. Dia kata Samsul Yusof, kalau dia kata aku Malkin, Ketimak. Ujian apabila awak rasa kita seronok kenal, tapi sebenarnya kita tak dikenal lagi seronok. 94 saya masuk pertandingan dan saya menang. Ada orang kata sakit ujian. Tadi saya duduk sembahyang dengan Abang Haji, kita belakang tu dia duduk sembahyang dulu. Mungkin itu ujian bagi dia. Kita yang boleh sembahyang rokok, sujud macam biasa, mungkin kita rasa apa tu kan? Kita rasa itu ujian. Ada orang masuk hospital dekat Banting, terus sana hospital Banting. Pergi tanya dia. Dia orang dekat sana itu ujian bagi dia. Kita rasa itu ujian. Ataupun ada orang kalah pertandingan yang ini, juara bulan. Mungkin ujian itu dia. Tetapi rupa-rupanya bagi saya lah, dan guru saya beritahu, Samsul, ujian yang sebenar-benar ujian ataupun rezeki yang sebenar-benar rezeki ialah perkara yang dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rezeki. Kadang-kadang sihat itu ujian. Kadang-kadang sihat itu ujian. Contohlah tuan-tuan imam, pakcik yang dari duduk sembahyang duduk, kan? Ataupun orang kata adik-adik kita dekat luar, sungguh berapa ramai ada dekat sini, kan? Berapa besar pada tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 masa. Alhamdulillah. Agak-agak sungguh dia dapat dari masa. Adakah tidur itu lagi elok? Ataupun datang ke surau asyik ini lagi elok? Itu juga ujian. Sebab ada orang kata, sakit itu ujian, susah itu ujian. Bagi saya, kesenangan itu ujian, populariti itu ujian. Sebab apa? Sebab dia bawa saya makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sampai satu ketika dalam perempuan saya pergi Mekah, balik Mekah, pasal diri, tak doa minta, ya Allah saya nak mula berubah. Ujian Allah bagi, sebab bila kita balik Mekah ni, minta maaf lah kan, saya memang suka pakai jubah ni memang saya suka pakai sunnah Nabi SAW pakai. Saya pun pakai mana-mana saya pergi. Sampai ke satu surau, masa tu perjalanan naik kereta pergi ke utara. Nabi SAW cakap kalau bermusafir jalan malam. Saya jalan malam nak pergi ke Perlis sampai hari Al-Qurun. Saya pakai jubah. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya pun sembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba duduk, bukan tawaduk. Ada orang cakap tawaduk, bukan. Kalau sebelum subuh duduk macam tu mengantuk. Azan subuh. Seorang Bangladesh yang cuci propel. Allahu Akbar. Begitulah orang Bangladesh azan pun sampai la ilaha illallah. Saya pun sembahyang sunat lagi sekali. Lepas tu duduk dalam keadaan tu ujian kerana saya dengan dia aja 2 orang ada. Dia tengok muka saya tengok muka dia. Dia tengok muka saya tengok muka dia. Dia kata, Haji imam, saya pun jadi imam subuh. Kami berdua. Allah
imam tadi baca macam apa ni, Tuan Syekh Syarif Rashid Al-Abbasi, surah yang berada di surah rakaat pertama, surah Maryam. Ya. Kaf ya ain dung dua rakaat. Sod kolak kan. Ujian juga tuan-tuan dan puan pada saya pasal saya belajar Quran. Jadi tu imam, kita mula rasa macam insya-Allah baca surah panjang. Tetapi benda yang kita jangan buat. Saya bukan jadi tu imam kat surau-surau masjid ke apa ke. Imam RNR. Dua orang makmum saya takkan, tiba-tiba ada satu orang ma'ruf dia masuk. Ma'ruf masuk main subuh, dia duduk dua orang kat belakang. Saya pun baca Al-Fatihah. Ala Syekh Abdul Rahman Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Pendekkan ayat sampai waladhdallin. Pejam mata ni. Waladhdallin. 6 harakat lazim kalimah musaqqal. Lin. Masa amin tu, ingat makmum doang, tiba-tiba makmum dia bunyi ramai. Makmum tiba-tiba ramai. Mana main ni tadi tak ada orang, tiba-tiba ramai. Mata itu imam yang jarang-jarang jadi tu imam. Tuan-tuan lalu 2 tahun setengah PKP. Tentu tuan-tuan semua pernah lalu jadi yang makmum belakang ni, isteri kita, mak bedah, mak kia. 2 ayat kan? Dari 2 surah. Iza ja'ul Allah, Iza ja'ul Allah. Kak bedah kita pun belakang. Tahu dah surah apa nak baca. Tuan-tuan, dia yang kita jarang-jarang ni tengok, bukan nak tengok, dia jeling sikit tengok-tengok. Rupanya dalam RNR tu punya ramai orang duduk luar meter rombongan baru sampai. Dia ambil wudu. Masa tu saya diam. Lepas tu ni sunnah. Lepas imam baca surah Al-Fatihah, tunggu sekejap. Aku bukan tunggu sekejap, aku rasa bila aku nak baca surah apa ni. Lupa. Makmum yang tadi 2 orang, tiba-tiba dia ramai sampai berpuluh orang, silat-silat kata-kata orang, dia jadi bila lupa. Alamak, aku nak baca surah apa ni. Padahal saya baca Quran, saya belajar Quran. Bila dia lupa, tuan-tuan perempuan mula rasa ish, aku mufarakah. Mufarakah tu imam mana boleh mufarakah? Apa aku nak buat? Oh nak apa? Masa sujud saya belah. Bila mula rasa macam tu, dia lagi tak tahu. Habu biru apa? Surah langsung. Dia jadi tak tahu apa mana main. Tuan-tuan, saya belajar Quran. Ulang balik surah Maryam tadi. Dia bermula dengan huruf Kaf ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ada 1. Cerita dalam surah Maryam itu ialah cerita tentang bagaimana seorang Nabi yang namanya Nabi Zakaria minta anak bertahun, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan 10, 20, 30, 40, 100 tahun doa minta, ya Allah bagilah aku zuriat, ya Allah bagi aku zuriat. Kita tuan-tuan doa 3 hari, Allah tak bagi, fedap lah. Nabi Zakaria, Allah ceritakan dalam surah Maryam itu, doa 100 tahun minta anak zuriat laki-laki. Dan kemudian Allah jawab, tak lama lagi engkau akan dapat anak. Dia kata, ya Allah, aku ni dah tua, isteri aku pula mandul, macam mana aku boleh dapat anak? Allah jawab balik, aku kan Allah, mudah bagi aku. Lepas tu dia kata balik ke Allah, ya Allah, kalau betul aku ini boleh dapat anak, tunjukkan bukti. Lepas tu Allah kata, kamu tidak boleh bercakap selama beberapa hari. Lepas tu Allah kata lagi, kamu akan dapat anak, seorang anak laki-laki, tak payah scan. Kita kena pergi scan. Allah kata kamu akan dapat anak, seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Ya Yahya, khuzil bagi quwwah. Itu dia. Tuan-tuan, saya belajar Quran, tapi tuan-tuan, kadang-kadang yang kita belajar, kita tak praktik. Ni, aku imamnya pernah buat apa? Surah apa? Dia diam. Tiba-tiba datang, ya Allah, bagilah aku 1 surah. Tolong ya Allah, bukan cakap. Allah lintas ke dalam hati, takabirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dipendekkan cerita ujian, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita ni, saya cerita dalam YouTube, dalam ramai orang macam ni. Yang ni memang saya cerita dari dulu sampai Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la. Tuan-tuan, siapa yang duduk kat imam saja belakang kena kopral. Belakang saya yang tadi cuci propel kat Bangladesh, dia tak tengok aku pun. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala. Tiba-tiba satu orang dari luar mungkin surau An-Nahl umum tak ada, kita masuk ayat mana-mana lakum dinukum. Soalan daripada Ustaz Syahwat sebentar tadi, saya ni rasa tahu bahawa Allah uji saya dengan mungkin kemewahan populariti. Saya pernah mencap di dunia populariti ketika saya muda. Saya rasa dengan Allah bagi ujian yang sebegitu, saya nak lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak belajar dan belajar dan belajar. Pertanyaan daripada Ustaz Syahwat untuk soalan yang pertama panjang lebar, saya beritahu saya bukan hilang, saya cuma pergi belajar. Dan sebenarnya saya nak menyambung pelajaran di Kuala Syedar di Kemak. Tetapi saya dulukan anak saya tunggu dia lepas belajar. Mungkin selepas ini saya akan sambung belajar lagi, insyaAllah. Wallahualam. Untuk yang pertama, soalan ni pendek, saya jawab cukup panjang. Lepas ni sampai azan, Ustaz Syahzal bersambung. Wallahualam. Saya rasa saya nak rupat duduk kat kamera tu. Tuan-tuan, tadi sebenarnya yang dia cakap apa ni, Abang Samsul cakap tadi, lakum dinukum lakum wala anakum, baru tadi saya tengok dengan anak hari sendiri tadi. Tapi dia lebih special. Dia sebenarnya wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum. Ini di belakang tu, lakum dinukum waliyadin wala antum 'abiduna ma a'bud. Orang tua ni betul nak kenal. Wala ana 'abidun ma, orang perempuan dia pakai spek tu kan, dia dah mula angkat spek orang. Wala ana 'abidun ma abadtum, bila lakum dinukum. Tahu orang tua dia cakap apa? Waladhdallin. Kira Abang Samsul okey lagi lah dia, lakum dinukum waliyadin. Ini waladhdallin tu. Saya tak tahu lah tu cerita betul ke tak. Hari ni dengar betul-betul. Rupanya cerita yang kita dengar, rupanya Abang Samsul yang buat pun. Bukan saya, itu cerita betul kan? Betul-betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kami datang dari latar sisi selebriti. Abang Samsul berhijrah, kami pun berubah. Cuma saya awal sikit lah. Titik mana yang kita tinggal untuk hijrah ni, kata Aisyah radhiyallahu anha, tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, melainkan hijrah pada niat dan jihad. Jihad ni pergi perang fi sabilillah, tapi kita letak tepi itu. Tapi jihad ada pada niat, jihad pada hati. Nak merubah hati yang paling susah. Pasal yang remote kita ni ialah benda yang duduk dalam kalbu ni. Dan sesuatu perubahan, sesuatu penghijrahan, titik tolak dia mesti mau ada ilmu. Ilmu. Tak ke mana kita ni, kalau kita cebok, kita cerita berhijrah, kami berhijrah, kami berubah, tapi duduk macam tu lagi. Pasal hijrah, perubahan perlu garis panduan. Maknanya nak berubah daripada satu tempat ke satu tempat yang keadaan yang lebih baik, solat kena repair dulu. Abang Samsul tadi cakap ngaji kena tahu dulu betul balik asas wudu. Jadi nak dapat semua ini kat mana ni? Kalau orang umur 50, 60, cak lain tak, bukan kalau kena datang sini lah.
sini. Sebab tu Nabi SAW ketika beliau berhijrah kat Makkah, Abu Jahal dengan Abu Lahab nak balon dia. Kalau dia kena dakwah suruh nyuruh. Tapi bila pergi Madinah, bebas dah. Apa dia buat dulu? Dia tubuhkan satu masjid dulu, Kubah. Baru orang Islam boleh gathering, baru boleh berkumpul, baru syariat azan setahun lepas hijrah, baru datang azan tu. Dan sekali lagi kita nak berhenti. Berapa azan? Tak bunyi dah. 8? Lagi seminit. Kena azan tuan-tuan. Pasal azan ni syiar, kena panggil. Pasal itu adalah salah satu hukum utama di syiar utama kalau kita dalam solat berjemaah. Jadi saya bagi ruang untuk azan, lepas saya sama bagi siapa. Ada siapa volunteer? Belum lagi. Saya tengok jam tu. Lagi 6 minit kita boleh sembang dulu. Baik, Nabi SAW buat masjid dulu. Satu pasal mudah orang mengaji. Mengaji apa? Mengaji fiqh Nabi SAW. Tuan-tuan kena ingat, Abang Samsul tadi, saya tadi, kita mengaji agama bukan umur 8-9 tahun. Ada orang ada rezeki umur kecil dah sekolah agama. Kami daripada awal-awal hidup jadi artis ni. Walaupun saya tak buat lawak dekat tu, tapi saya jaga buku lawak. Sama je kepada tintong 2 kali 5 juga. Jadi masalah sekarang ni, kita kena cari titik tempat mana nak berubah. Jadi titik tempat pertama, Nabi SAW berubah, dia buat masjid dulu nak jaga orang. Nombor 2, dia dapat Quran umur berapa? Umur 11, 12, umur 40. Allah postpone dia dapat Quran. Silibus sukatan pelajaran agama Islam, Jibril lecturer dia masih di umur 40. Allah boleh bagi dia hafal Quran umur 15. Pasal di Lauh Mahfuz dah sedia ada Quran sebelum baginda SAW lahir sekalipun. Kenapa Allah tak hapus pun dia umur 40? Kenapa umur 63 baru hafal Quran habis? Kita sekarang bila umur 50, ustaz, pakcik 50 saya ustaz, pernah ada ustaz, tak boleh tengok hantar cucu dia nak ngaji. Nabi SAW umur 40 pun dapat satu ayat. Ya ayuhal mudassir, ayat kedua, surah kedua, ayat seterusnya. Umur 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. Yang kita duk rasa 40, 50, 60 dah tak boleh nak mengaji ni, nak jawab apa dengan Tuhan? Bukan dia umur 4 tahun, bukan dia umur 14 tahun, dia umur 40 tahun. Jadi sepatutnya orang tua-tua, orang senior, hantar cucu pergi sekolah agama, anak pergi sekolah agama, dia pun kena sekolah agama juga. Pasal dia lagi dekat nak jumpa Tuhan. Nabi dapat sembahyang umur berapa? Kat 50 tahun. Arak diharamkan kemudian. Dapat hukum syariat haji umrah kemudian. Puasa semua kemudian. Dan apa pelajaran Nabi SAW? Sebelum jadi umur 40 ni lah pembesaran awal kanak-kanak dalam bentuk peribadi, akhlak, jati diri dan termasuk kemahiran hidup. Allah tanam dia dulu dengan ilmu kehidupan supaya dia prepare untuk dia dapat nanti wahyu yang besar. Sekarang anak cucu kita pandai, 25 tahun ada degree master, tapi pinggan tak tahu nak puluh belakang, baju tak tahu nak puluh dalam mesin basuh. Kalau budak umur 25 perempuan ada tak lagi 25? Dah ada master degree. Degree ni ijazah. Bila mak suruh bayar, sari tebak. Bila suruh beli tauge, suruh datang. Suruh beli ikan siakap, senangin mari. Suruh beli tahu, tempe datang. Barang pun tak kenal, tapi dia ada degree, dia ada master. Yang lelaki suruh ambil screwdriver, spana datang. Minta spana, pelayar datang. Minta paku, hammer datang. Hammer kepada apa tu? Belum suruh buat lagi, baru suruh ambil barang betul, tapi ada master. Inilah masalahnya bila anda dididik, kita dididik bukan dengan jati diri, bukan dengan praktikal hidup, tetapi diisi dengan akademik semata-mata tanpa ada nilai-nilai kehidupan kemanusiaan. Ini silap kita. Dan Nabi SAW dapat berhijrah, buat masjid dulu. Sekarang masjid ni dah surau ni dah ada ni.
Ustaz ni masjid ke surau? Orang Arab tak panggil surau, orang Arab panggil ni masjid juga, tempat sujud. Perkataan sujud datangnya perkataan masjid. Sebab itu kat sini boleh buat tahiyatul masjid. Ada orang Melayu special, musola, madrasah, surau, surau Jumaat, masjid, masjid jami, masjid negeri, masjid negara. Ni semua Nabi yang lain. Saja aku solat kat masjid negara macam tu kan? Saja aku nak solat dekat surau Jumaat. Bila solat surau Jumaat tak boleh buat tahiyatul masjid. Pasal apa ustaz ni surau bukan masjid. Orang Arab panggil tu masjid. Kita pentingkan diri kita. Kalau saya dah panggil dia mikrofon, saya tak dapat balik. Saya wala cukup-cukup. Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, tuan, barang siapa yang mengikut seperti mana yang diucapkan oleh Bilal, lalu dia berdoa, selepas itu maka doanya tak ditolak. Hadis Nabi SAW juga, barang siapa yang membaca lafaz seperti mana imam melafazkan azan tadi, tidak azan tadi, kemudian dia buat betul-betul ikhlas dengan hatinya, maka baginya syurga. Dan doa yang tuan-tuan baca dari Allahumma rabbah, itu hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang baca Allahumma rabbah hazihi ni'mati tammati wa salatul qahimah sampai habis, pasti syafaat itu akan menaunginya pada hari akhirat. Hadis Bukhari. Dengan azan saja kita dah boleh beribadah. Sebab itu kita dengan azan, tuan-tuan. Nanti fasa seterusnya saya akan masuk azan. Selepas apa ni, saya serahkan kembali kepada Fadil Abang Syamsul kita ni. Baik, saya ambil sikit lagi ilmu, tuan-tuan. Nabi buat masjid untuk semayang satu, tapi dia center tau. Center untuk perkumpulan manusia, terkumpulnya ilmu kat situ.
Katalah kita umur 40, 50, 60, ada orang boleh belajar di masjid lagi, alhamdulillah. Tapi kalau yang tak dapat sambut dalam pembelajaran, inilah gedung tempat dia nak mengaji. Dan Allah tak sia-siakan siapa yang mengaji dalam surau ini. Antaranya, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, masyarakat tarikan, siapa yang tempuh satu jalan menuntut ilmu, hadis riwayat Muslim, Allah buka jalan untuk dia masuk syurga. Mana dia nak masuk syurga, dia kena ada kunci kena ada knowledge. Ilmu yang dibahaskan ni, apakah ilmu ini? Adakah ilmu buat karipap, ilmu repair kereta, ilmu cuci bangunan, ilmu engineering, semua tu ilmu, tapi tu fardu kifayah. Namun semua yang saya sebutkan tadi pasti kena ada satu ilmu, namanya ilmu fardu ain. Pasal fardu ain ini tak kisah you siapa sekalipun, dia mesti mahu ada ilmu halal haram, wajib sunat, makruh, sah batal. Dan ilmu ni nak dapat kat mana? Sebab tu Nabi SAW buat masjid, buat surau untuk kumpulkan orang selain daripada semayang, mengajar dan belajar. Dan ini praktik sampai hari ini. Malangnya bicara pasal sudah, benda lain belajar, tapi tak agama, ramai yang tak tahu. Kalau nak kahwin, kita suruh istighfar, Allahumma sholli ala Muhammad. Bila kita suruh mengucap Astaghfirullahalazim, bila kita sebut, Tuan, berapa rakaat sembahyang jenazah? 2 rakaat. Betul. Saya nak tanya, berapa rakaat solat jenazah? Apa? Kalau sini ada cakap 4 lagi dia dah. Tak ada rakaat. Jadi inilah masalahnya manusia hari ini meninggalkan rumah Allah Ta'ala tanpa adanya kesan terhadap hati untuk menuntut ilmu. Saya yakin kat sini mesti ada jaga-jaga kuliah. Selepas tu sambung balik hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, tak ada satu kumpulan berkumpulnya manusia ni di dalam salah satu rumah Allah untuk menuntut ilmu, melainkan para malaikat bersama parking dengan kita. Malaikat lapor sayap, malaikat duduk dengan kita. Rahmat Allah Ta'ala turun pada kita. Lalu ditambah sakinah ni ketenangan jiwa lahir pada kita. Kita ni tenang sikit tuan-tuan daripada orang tak mari masjid ni. Dan Allah sebut nama kita pada malaikat di sisi-sisinya. Ini besar ni, 4 benda dapat kalau orang mari ke rumah Allah Ta'ala hanya berkumpul untuk menuntut ilmu. Dan satu lagi hadis yang besar, hadis hasan sahih. Ni, dengar betul-betul. Tak ada satu pun orang yang datang ke rumah Allah hanya niat dia untuk mempelajari kebaikan atau mengajarnya, maka dicatat baginya pahala mengerjakan haji secara sempurna. Pergi haji, pergi 10 kali kuliah agama, niat betul-betul nak belajar, pergi haji. Esok buka buku catatan tuan-tuan, akhirat kita baca sendiri lah. Kita tak ada lawyer ke apa tolong baca, kita baca ni depan semua orang. Astaghfirullahalazim, bila masa aku pergi haji dia hari ni, Allah tak lupa. Kita pun tak tahu mana aku pergi haji ni. Rupanya pahala daripada hadis At-Tabrani tadi. Kita pergi sungguh-sungguh ke masjid hanya untuk menuntut ilmu, ikhlas, Allah catat pahala pergi haji. Tadi Abang Samsul cakap, siapa solat sunat subuh, yang mana sunat ayat pertama kuliah Ayyuhal Kafirun, ada pusing-pusing tadi tu. Ayat rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad, sunat. Ini kalau kita buat, dunia dan sisi dia tak boleh cover. Dunia dan sisi dalam. Kita pun buka buku, apa pahala lebih besar daripada dunia ni? Sunat-sunat 2 rakaat. Tapak kita datang di sini, tapak langkah datang di sini ni. Hadis riwayat Muslim. Tak ada seorang pun kita ni, kalau kita berwuduk daripada rumah tadi, kemudian kita menapak, bergerak, berjalan menuju ke rumah salah satu rumah Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, untuk melakukan salah satu kefarduan, iaitu sembahyang berjemaah, maka satu tapak dia menghapus satu dosa, satu tapak lagi menaikkan darjatnya. Yang ini semua kita pergi buang. Bukan tuan-tuan, lepas ni untuk saya juga.
Tidak bermakna program seperti ini, tidak bermakna aircon ni, tak bermakna cahaya ni, tak bermakna orang infak kapet ni. Tuan-tuan, kita tanam benih, kita bukan nak pakai hari itu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan labur untuk tanam satu pokok, untuk satu pokok tuan-tuan tanam, benih kena beli, baja kena beli, kena siram, nak besarkan dia. Baru kita dapat hasil dalam bentuk panjangnya. Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Hari ini AJK kita kumpulkan saya dengan Abang Samsul sini. Bukan mudah. Yang pergi kat belakang tu berdengar periuk pun dah buat dah. Yang prepare tak tidur malam pun ada mungkin. Infak kapet, semua benih-benih kita semai ni, dia bukan untuk pakai hari ini ya. Tidak bermakna kalau esok orang tinggal satu baris balik. Pasal semaian kita adalah untuk jangka panjang. Tak bermanfaat apa, tak memberi kesan apa. Kami datang ke, ustaz lain datang ke, program demi program. Hanya pada hari program saja ada orang. Lepas daripada itu, sedangkan rumah Allah Ta'ala ni dibuka 24 jam. Tak ada cuti, tak ada apa. You boleh datang sini jadi tetamu Allah Ta'ala. Jadi saya break sekejap. Saya bagi pada Abang Samsul kita. Abang Samsul, jadi nampak dia macam 11.30 memang. Jangan bagi saya balik, saya orang tua. Tak tua saya duduk lama tak boleh. Mesti dah lama tak boleh. Saya faham ni semua yang dia menunjuk. Dia kita sini tanda dia begini je. Tengok di dua orang ni. Sekali dia bangun, kita kena bangun. Penanda aras, dia bagi KPI. Ada siapa dia kau ke apa? Kena duduk atas tak apa, kita tak marah. Jadi saya nak passing balik lah Abang Samsul kita ni. Liku perjalanan jadi seorang selebriti tu ada. Lalu beliau berpindah, pasti ada benda yang ditinggalkan. Antara ujian yang beliau perlu hadap ialah salah satunya kemewahan yang ditinggalkan. Nama, macam mana Abang Samsul tahan benda ni. Dulu dunia yang kita lalu dulu, sekarang ni kita terpaksa tarik handbrake betul-betul. Lepas tu orang tu panggil lagi, girlfriend pun ada lagi kacau ke apa ke, tak tahu macam mana. Jadi macam mana nak hadap benda tu. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya faham yang mana yang dah berusia macam saya, kata kita tak ada lama. Malu nak isyak dalam masalah. Sekarang pun kita sepatutnya dah solat. Saya bukan dekat masjid 8.30 mula risau lah, kan? Tapi tak apa, insyaAllah semoga Allah memudahkan. Saya pun tak mau cakap banyak-banyak. Soalan tu, ujian ini kita mula ujian hadapan 2020 sampai 2021 kemarin. Ni kita pun masih ada di keliling ni, varian lagi, dan kita tak tahu 19 bulan ni macam mana. Macam saya cakap juga dua tadi untuk singan yang pertama, jangan kamu kata kamu beriman sebelum kamu diuji. Maka setiap daripada ujian itu tanda Allah sayang. Sikit lah orang kata nak cerita tentang saya, nanti buka apa? Nanti orang kata kita buka aib. Allah tak buka keaiban saya, kenapa saya nak cerita keaiban saya? Tak perlu pun. Tetapi kalaulah kata kita menelusuri, bak kata Ustaz Syazwan tadi, bila kita datang ke majlis ilmu ni, kita akan dapat ilmu. Balik mesti ada sedikit. Kalau dia tak datang pun, dia duduk dekat luar sana, ada satu orang ustaz, nama dia Ustaz Roslan Muhammad, Dr. Roslan Muhammad. Dia kata dia bagi kuliah Isya, satu orang, dia tak pernah main masjid langsung, orang kaya. Maka kereta besar, kereta repot. Punca dia datang masjid tu bukan nak masuk, nak kencing kat luar. Pergi kat luar, lepas tu kan satu kuliah balik. Dia pun cerita, dia datang orang buat begini akan dapat begini, orang buat begini akan dapat begini, tempat neraka begini. Daripada dari kencing tadi, dia keluar dan dia tunggu. Dia dengar. Dan balik malam, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Bila dia tak boleh tidur, dia cari nombor telefon ustaz tu. Sekarang kan senang Google, Tuan Haji. Google, kita tengok nombor ni sikit, pak, boleh dapat. Ni pun boleh record apa. Tapi kita tak tahu mana CID, mana tengah record kita ni kan, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti Allah record. Dan kat situ pun ada record. Setiap apa yang kita cakap besok Allah tanya. Allah sebut dalam surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Kan? Mula besok tak boleh cakap. Tangan boleh besok akan cakap, kaki akan cakap, semua akan cakap. Jadi sahabat Nabi SAW ramai yang beri
Surah Al-Baqarah ada, surah At-Taubah ada, surah Al-Anfal ada, banyak surah. Antaranya surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal ayatu dia baru nak apa? Wahadil wajahatu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sallallahu alaihi. Maksud dia, orang yang beriman yang berhijrah dengan harta benda dan jiwa mereka berhijrah dan berjihad di sisi Allah, lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Semoga mereka itu terdiri daripada orang-orang yang berjaya. Sahabat Nabi SAW, nama dia Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nak berhijrah ke Madinah. Tadi sebut masjid. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni orang kaya, orang kaya yang sangat-sangat kaya. Bila dia nak keluar daripada Mekah, orang kafir Mekah tak bagi dia keluar dengan bawa semua kekayaan. Jadi apa dia nak buat? Dia kena tinggal semua. Bila dia tinggal semua, dia pergi dengan selai sepinggan, tak ada apa. Sampai di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang menaziri kaum Ansar dibagi. Orang Muhajir dan Ansar, Ansar ini bergabung. Orang Ansar ni dia membantu orang-orang Muhajir. Saya berhijrah, saya ada orang membantu. Tuan-tuan, kita ni jangan sangka kita ahli syurga. Kita ingat kita main masjid, kita main surau, kita dilabaikan semua, kita tengok ayat tak baik je. Kita tak tahu sekali sikit aja Allah ubah kita dalam perempuan, kita boleh masuk neraka. Ada orang amalan dia macam ahli syurga, lagi sesikai nak masuk syurga, ahli neraka. Ada orang amalan dia ahli neraka, satu jengkai nak masuk neraka, Allah pusing. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Tetapi kita minta doa sebab doa tadi, Allahumma hadimna bi husnil qatimah wa la tahdim alaina ya Allah bi su'il qatimah. Tak mau kita nak yang husnul qatimah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai dibantu oleh orang-orang Ansar dekat sana. Dia nak tanya nak apa? Nak harta boleh bagi. Sampai ada cerita mengatakan bahawa boleh bagi, isteri pun boleh bagi. Tetapi apa dia nak? Dia bagi, tanya dekat mana pasar. Sebab dia orang dia. Ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni punya kaya raya di Mekah. Pakaian yang dia pakai orang lain tak akan pakai sebab terlalu mahal. Minyak wangi yang dia pakai orang lain tak boleh pakai sebab terlalu tinggi, terlalu mahal harganya. Dia kalau lalu perempuan-perempuan tunggu, pandang, nak tunggu, nak tengok muka dia. Tetapi dia nak Islam ditinggalkan. Sampai dia dipenjara oleh ibu dia sendiri. Nabi SAW sayang dekat dia, hantar dia pergi ke Habsyah. Dia adalah duta yang pertama pergi ke Madinatul Munawwarah. Ketika dia syahid perang Uhud, pakaian yang ditinggalkan tutup kaki, kepala terbuka. Tutup kepala, kaki terbuka. Nabi SAW ini hadis sahih. Menangis kalau dia masuk ke Masjid Nabawi ketika itu, menangis. So ujian untuk saya mungkin tak seberapa apabila kita pergi majlis ilmu. Sikitlah kata, saya bukan orang yang kaki orang hori. Ada duit saya beli barang. Saya ada 3 biji rumah. Alhamdulillah. Saya ada 3 biji rumah. Apabila saya pula hijrah, saya tak ada kerja. Jobless. Bila jobless, tuan-tuan, apa kita nak buat? Kita terpaksa carry apa yang kita ada, kita jual untuk kita survive. Kita baca surah Yusuf. Nabi Yusuf kata kepada rakyat yang ketika itu ataupun orang Mesir ketika itu, simpan 7 musim. So kalau kita baca Quran, kalau kita selalu pergi majlis ilmu, segala apa yang orang lalu dulu sama aja dengan kita. Tak ada beza, tuan-tuan. Cuba kita tengok, kadang-kadang kita rasa bahawa ujian kita ni terlalu besar. Orang pakai kereta besar sebab kita tengok dia pakai kereta besar. Orang yang perempuan tengok orang lawa, dia rasa dia tak lawa. Kita tengok orang duduk rumah elok, kita rasa kita rumah kita tak elok. Sedangkan Allah bagi mata kita semua sama, tetapi cita rasa berbeza. Macam saya
Saya tengok bini orang lupa bini saya. Ada datang tak? Tak ada. Berapa saya tu kan? Tuan-tuan, inilah kita tengok orang punya memang cantik. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, Allah bagi setiap cita rasa kita berbeza. Kadang-kadang kita tengok kita jalan, tengok pasangan suami isteri tu, ya Allah, suami dia macam Adi Putra. Bukan ustaz, Adi Putra. Isteri dia, ya Allah, pakai baju kelawar. Tapi suami dia tengok isteri itu yang lawa. Sebab Allah bagi kita cita rasa yang berbeza. Saya jadi mutawif. Saya pergi ke Madinah, ada orang-orang yang cerita dekat sana, ustaz-ustaz cerita dekat sana, kata besok di syurga cantik-cantik, bidadari, lawa-lawa. Pelajar-pelajar yang berasal daripada negara-negara Afrika, dia berdiam ya. Kenapa dia berdiam? Sebab bagi dia orang kulit putih itu tak cantik. Dia kata soalan, dia tanya orang lecturer yang mengajar di Universiti Madinah tu, dia tanya, wahai Syekh, besok di akhirat besok bidadari semua putih saja kan? Tak ada ke bidadari yang kulit hitam sama macam kami? Tuan, kita ni selalu kurang rasa bersyukur. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ibrahim, lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, aku akan tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, tunggu azabku amat pedih. Sebab kita kurang rasa bersyukur. Alhamdulillah bersyukur sedekah pokok. Saya lalu so tuan-tuan, ujian yang kita lalui sikit sana. Jangan risau Pak Haji, kalau kita nak jadi baik pasti ada ujian. Tu kalau setakat ujian-ujian yang kita lalui tak ada apa-apa lah, insyaAllah. Dan guru saya kata, kalau kita nak jadi baik, kita nak berhijrah, cari kawan-kawan yang surrounding yang baik. So bila kita dapat kawan-kawan yang baik, kita akan membantu kita insyaAllah. So saya rasa pusingan ketiga saya tak ada. Sebelum saya tutup, saya minta izin kepada Al-Fadhil Ustaz Syazwan dan semua untuk serah kalian. Nanti selepas bayar Isya ada makan. Okay. Masa orang sibuk makan, boleh jumpa saya untuk nak ambil gambar. Saya ada bikin gambar kan, persilakan. Tapi siapa yang membeli minyak wangi saja yang dibenarkan. Aku dah agak. Okay. Ini minyak wangi kasturi emas, ini minyak wangi kasturi putih ataupun kasturi mis. Ada ini mak kepada Anas Ibn Malik di Mekah, di Madinah. Ketika itu apabila Nabi SAW dia nak tidur ketika zuhur, dia akan tidur di tempat di bawah pangking tu, dan mak dia letak satu macam mangkuk sebab berpeluh. Dan kata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kan, ni dan kitab saya pun baca kitab juga, tuan-tuan pun baca-baca. Sebab kita nak cinta orang ni, kita nak kenal, maka kita baru cinta. Nak cintakan Nabi sebab Nabi SAW ni akan bagi syafaat kepada kita. Minta doa, ya Allah, bagilah aku mimpi Nabi, ya Allah. Tadi Ustaz sebut baca doa. Saya nak abang satu lagi. Sebelum baca Allah bagi doa tu, selawat Nabi SAW. Lepas la ilaha illallah, sebut dulu la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru masuk Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sebab dalam doa itu tadi dia ada minta. Sebab Nabi minta kita doa tu. Sebab Nabi nak duduk dalam surga Firdaus. Wasilah tu makam yang tertinggi, Nabi lain tak dapat. Dan Allah kata belum tentu siapa yang akan dapat. Tapi Nabi kata dia nak. Jadi kita minta doa pada Allah supaya Allah bagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah. Bila saya sebut Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh gemakan. Sebab Allah dia tak kata dia solat, Allah tak kata dia puasa, Allah tak kata dia sedekah, Allah tak kata apa. Tapi Allah kata dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia dan malaikat selawat, kita kena selawat. Rasakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Cerita dia dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab Al-Hikul Mantum, tulisan Syafi'ur Rahman Al-Mubarak Al-Furi. Peluh Nabi ni macam bau peluh kasturi putih.
Macam saya tak tahu Allah malam. Ini pun saya beli di Mekah. Siapa yang berhajat, yang putih. Okay. Dia nampak macam putih-putih, keputihan begitu sebab dia beku. Bau dia memang sedap. Siapa yang berhajat sebotol ni harga RM30. Yang ini kasturi emas RM30 juga. Jadi siapa yang berhajat nanti ketika orang yang dimakan, jumpa saya dekat luar sana. Siapa yang bawa cash boleh bagi cash. Siapa yang tak ada cash boleh scan barcode. Siapa yang tak ada barcode nak bayar transfer apa minta nombor akaun dipersilakan. Kalau kata nak bayar kemudian, kan? Saya insya-Allah buat. Kalau kata saya tunggulah ada hutang. Tapi kalau nanti besok saya halalkan. No problem sebab kita sekarang RM30 apa sangat. Apa sangat kan? RM30. Baik, ada dua ni bawaan saya bawa insya-Allah bukanlah untuk apa orang kata untuk kita sama-sama berwangi-wangian datang masjid, datang surau biar kita wangi. Kalau takkan pergi orang kata jalan-jalan dalam mereka memang perempuan semua boleh wangi, main masjid bilang bukan takbir ni orang sebelah tak pengsan. Kan? Walaupun sunnahnya kita angkat takbir ini, tapi kalau kita duduk rapat jangan kita angkat je tu juga. Ni sifat-sifat solat Nabi. Kalau kata nak minta saya mengajak pun boleh. Saya dah tahu dia nak mengajak pun ada tuan. Tapi tak payahlah mengajak kat sini, saya mengajak tempat lain lah. Tapi kalau kita solat sifat-sifat solat sah Nabi SAW, bila angkat takbir begitu, memang kita angkat itu. Tapi mungkin begini kita solat sorang-sorang. Kalau kita solat dan sekarang sah kita rapat, kalau saya duduk dekat ini macam mana kena sebelah. Agak-agak tapi yang pasti bau. Kalau ketiak atau bau tuan ambil punya wangi satu kat sini. Kan, tahu orang sebelah kata bau dia. Dia ajar yang salah. Kan? Biar dia rasa kita selesa. Wangi-wangi, berwangi-wangian itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta maaf salah silap. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Ustaz ada duduk dalam sebelah sini orang dia. Ustaz dia okey tuan-tuan, Assalamualaikum Ustaz. Saya kata saya nak balik. Saya tutup dulu dengan ucapan dari saya, kata-kata dari saya, apa yang saya kongsikan mungkin yang tak baik. Saya cuma nak membakar semangat adik-adik supaya adik-adik baca Quran. Baca Quran. Tak faham pun tak apa, baca saja. Faham dia main kemudian. Kalau boleh baca dalam lagu sikit. Kita ada guru kita dekat sini cantik. Jangan pula berlaku tiba-tiba sampai-sampai lagu lain. Sebab lagu Quran ada 7. Lagu Quran ada 7. Ada nahwan, ada jihakah, ada bayan, ada bayati, apa semua cantik. Ini main ustaz-ustaz. Kan? Boleh tak saya nak test tengok lagu dengan ustaz? Boleh? Ustaz pun main bagi. Lagu dia baca lain tadi, rakaat kedua. Solat maghrib. Surah Al-Adiyat. Al-Adiyat maksud dia kuda perang. Kuda perang. Oh dia pun baca. Tengok ustaz boleh? Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات صبحا. Lain macam lagu. Itu lagu Hindustan tuan. Itu lagu Hindustan, lagu Nasrullah, bukan. Lagu kena betul, lagu yang dibenarkan oleh ulama Al-Quran. Jangan tiba-tiba tambah pula lagu Melayu asli ke apa-apa. Baca dia lagu betul tajwid insya-Allah. Kalau kata kita nak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia betul-betul Allahu Akbar Allah. Kalau kita nak berhenti tak apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab bila kita sekalikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bukan roh baris di atas. Allahu Akbar Allah baris di depan. Macam juga Sami Allah, bukan Sami Allah tuan-tuan. Ain Sami Allahu liman hamidah. Tekan di sini ain. Alif di atas a, ain di atas a. Ha. Itu kalau kita H-A-H. Tapi kalau Arab dia ada ha di atas ha, ada ha di atas ha. Ha pedas. So belajar adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Bang Samsul kita ni. InsyaAllah tadi semua yang beliau sebutkan kasturi ada dalam hadis sunnah Nabi SAW.
antara haruman yang terbaik dalam kasturi. Masa sebut pasal Syekh Mubarak Furi, antara kitab sirah yang terbaik tentang Nabi Muhammad SAW. Dia tulis karangan kitab dia Al-Rahim Maktum, nama buku tu ada situ tadi. Syekh Mubarak pakai dalam buku tu. Syekh Mubarak Furi ni penulisan yang terbaik dalam sirah Nabi SAW. Tadi Abang Samsul dia cakap apa? In between, sebelum kita nak buat apa-apa lepas daripada jawab apa ni, azan Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah Nabi SAW selepas azan memang selawat ada kat situ. Nabi kata apa? Barang siapa yang selawat pada aku, akan sampai selawat tu padanya, akan dikirimkan, dan dia tahu siapa selawat dengan dia, insyaAllah. Allahu Akbar. Tak perlu kita nak pergi Mekah tumpul nak selawat. Hari Jumaat, hari yang penuh, kita kena penuh isi dengan selawat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, abang sebelah saya panggil abang di sini sikit daripada saya. Abang anggota dulu uniform. Kami uniform memang dia ada garang sikit. Kok mana pun bila kita nak tutup cerita ni, kita seluruh sikit, tuan-tuan. Jadi Abang Samsul ni juga orang yang mendapat, salah seorang yang mendapat tauliah Jabatan Agama Islam Selangor untuk Quran. Ini ustaz dah sebenarnya. Pak Ustaz. Tapi tengok bagaimana beliau berubah. Boleh cakap Quran baju. Sebagai ustaz tak boleh petik macam tu, tuan-tuan. Dan tajwidnya clear. Macam mana khafal disebut tadi ru, ra dengan lam, kena dengar punya lam tu. Ini guru Quran, tuan-tuan. Kalau nak tanya pasal nak mengaji kelas, kalau Samsul dia buat kelas sebenarnya kan, dalam online nanti cerita masa makan. Tapi jangan lupa RM30 pun tadi. Saya nak kecil bagi free, tengok macam mana. Tapi tak tahu simpan tu pun tadi saya dah pegang, dia ambil balik. Betul. Kita potong payment ni, tengok macam mana Allah. Okey, tuan-tuan, macam ni. Tadi tu bila kita ada azan, tuan-tuan, hayya 'alas solah, azan ni dapat mahal. Selepas Nabi SAW buka Masjid Quba, dia pun pening. Macam mana nak panggil rumah datang sembahyang? Macam mana? Seorang sahabat cakap, Rasulullah, kita tutup loceng. Dari cakap, tak tutup loceng, tak kenal lah. Ni macam orang Nasrani. Orang pun tengok, kita tengok orang non-Muslim sekarang, orang nak sembahyang bunyi loceng juga. Tak kena, kita tak boleh tasyrabuh sama dengan mana-mana perayaan maupun ibadat orang non-Muslim. Ada suruh tiup trompet, bukan trompet orang yang piper tu, yang Muslim tu. Nasiri dia macam semboyan, boleh bunyi kuat tu. Itu diguna oleh orang Majusi, orang Yahudi. Ada yang suruh bakar api. Lah Abdullah bin Zaid ingat. Abdullah bin Zaid dia pernah mimpi, cerita dia banyak lah. Mimpi satu orang tu bawa loceng. Dia pun tanya, tuan nak jual tak loceng kepada saya? Kenapa kau nak beli? Aku nak panggil orang sembahyang. Nak tak aku ajar kau kalimat yang lebih baik daripada ini. Itulah datang di sejarah kalimat azan. Lalu disebut kepada Nabi, Nabi cakap, pergi ajar tu Bilal. Pergi ajar Bilal bin Rabah untuk lakukan, kerana dia ada suara yang sedap, baik, jelas, dan seluruh pelosok Madinah boleh sampai suara dia. Tukang mimpi tak dapat, orang lain dapat. Tak ada pernah dia cakap Nabi, Rasulullah, aku mimpi pergi bagi kat aku lah. Tak, pasal kerja kena sesuai dengan siapa yang berhak dan layak, itu lebih baik. Azan tu Bilal azan, rupanya Sayyidina Umar datang bawa jubah lari. Sayyidina Umar pun cakap, aku juga mimpi yang sama. Saya bukan nak cerita apa. Bila azan yang Allah bagi, dia kalimat, dengar, azan ialah panggilan. Sebab itu dia tak boleh pakai handphone atau radio. Boleh, itu untuk dalam kereta ke dalam apa lah. Tetapi kalau untuk di masjid dan surau, dia mesti kena laut. Kerana dia sifat dia memanggil. Siapa panggil? Hakikat Allah panggil. Okey, tuan-tuan, kenapakah hayya as-solah, hayya al-falah, kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Kerana kat situ titik point orang tu boleh pergi ke tak boleh pergi masjid. Marilah menuju solat. Apa jawab? La haula, tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Sekarang ni saya nak cakap terang, kita yang ada dalam ni telah mendapat izin Allah untuk datang. Dan berapa ramai lagi yang Allah tak izinkan dia datang dalam banyak sudut sebab. Jadi bersyukurlah anda menjadi tetamu Allah, kerana Allah ada di istana, dan istana dia, rumah-rumah dia ialah surau dan masjid. Kalau kita
pun pilih siapa nak datang rumah kita. Kita tak bagi semua orang masuk rumah kita. Bahkan orang TNB pun boleh pakai teropong tuan-tuan. Orang nak cek bil air pun depan. Kita tak bagi siapa sebarang orang masuk rumah kita. Allah tak bagi semua orang masuk rumah dia. Pasal dia rumah dia very expensive, mahal. Malikinas, raja manusia. Walaupun dia tak kunci, walaupun dia buka, tetapi selected people only. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya aku datang rumah Allah Ta'ala melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Dan syukurlah tuan-tuan menjadi tetamu yang Allah izin untuk datang, kerana ramai orang tak dapat datang atas berbagai sebab. Jadi ini kena. Dan seterusnya, marilah menuju kejayaan. Rupanya lepas solat itu, la haula wala, tak tahu lagi ya Allah, tiada daya upaya aku menuju kejayaan melainkan juga dengan izin kau. Rupanya kejayaan yang sebenar ialah datang masjid, dan kejayaan yang paling besar ialah kita masuk syurga. Lepas hayya 'alas solat, marilah solat. Tuan-tuan, jemputan kalau mari dengan kereta, kita boleh bonyok. Wow. Kalau dengan SMS saya boleh padam. Kalau dengan telefon saya boleh tutup. Kalau jam bunyi saya boleh balik ke dinding tuan-tuan. Tetapi kalau mak panggil, saya tak boleh buat apa-apa, melainkan saya kena sahut. Pasal itu panggilan makhluk. Kalau kakak panggil, abang panggil, Assalamualaikum, bangun tidur. Kejap, mesti kena sahut. Allah panggil kita 5 kali sehari, bukan dengan surat, bukan dengan SMS, bukan dengan apa-apa medium, melainkan dia letak satu makhluk untuk bilang, tolong cakap apa yang aku bagi mimpi kat Abdullah bin Zaid ni. Panggil semua orang datang. Allah pakai lisan, kita kena jawab. Kalau kita tak boleh datang, make sure betul-betul you tak boleh datang. Dan kalau boleh datang, sebagian daripada mazhab Hambali kata fardu sebenarnya datang solat berjemaah. Ini bukan nasihat pada tuan-tuan, kepada kami berdua juga sebenarnya. Jadi ada orang buta, Abang Syamsul pun tahu cerita ni. Dia nak pergi masjid, selalu dulu nak pergi masjid ada orang pimpin, orang buta. Sekali orang buta tu dah tak ada, tukang pimpin ni dah tak ada. Jadi dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku ni dapat excuse untuk sembahyang kat rumah? Pasal tukang nak bawa aku nak pergi masjid ni dah tak ada, aku buta. Nabi diam kejap, Nabi duduk. Boleh. Jalan berapa tapak Nabi patah balik. Nabi tanya, wahai si Fulan, kau dengar tak ada? Ya Rasulullah, aku dengar. Kalau dengar apa orang Nabi? Orang buta. Lagi satu, Nabi pernah sembahyang jemaah, Nabi geram masa tu. Nabi cakap, kalau aku tak fikirkan betul-betul aku sekarang ni ingat nak panggil budak-budak muda, orang jadi imam, semayang didirikan, aku panggil budak-budak muda, aku pergi ambil kayu api, aku nak bakar rumah yang dalam ada orang lelaki tapi tak datang masjid semayang. Jadi ini sebenarnya dia tak wajibkan, alhamdulillah lah, pasal kalau tidak semua jadi semayang Jumaat. Periksa kita tuan-tuan, tiap-tiap waktu jadi semayang Jumaat. Dia dah bagi ringan, tapi jangan ambil santai sampai tak datang-datang. Jadi ini masalah. Saya tegur diri saya ni tuan-tuan. Walaupun kami ustaz ke apa, kadang-kadang kita dilegakan oleh macam Syamsul cakap tadi, hiburan, kelekaan dunia. Sebenarnya kita meniti satu hari demi satu hari jumpa umur kita ni. Tahun umur tambah, sebenarnya pendek umur di dunia. Orang celebrate tu, Allah selamatkan kamu, kek 80 tahun. Dia pun seronok, panjang umur aku 80. Panjang apa? Makin pendek usia kau di bumi. Makin tahun tambah, makin dekat usia kau untuk masuk dalam kubur. Makin tambah umur, makin kurang umur sebenarnya. Itu hakikatnya. Dan ingatlah, Ubay bin Ka'ab, dia pelik jumpa satu orang tua datang masjid. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Ubay bin Ka'ab cakap apa? Aku tak tahulah dalam jemaah aku ni kat Madinah ni, masjid Nabi ni, seorang yang duduk jauh melainkan kawan ni. Dia tak pernah tinggal semayang jemaah. Dia Ubay cakap apa, ni lah orang yang aku tahu duduk paling jauh daripada masjid Nabi. Tapi aku duduk heran, dia tak pernah tak datang masjid. Lalu Ubay pun tanya, Haji, tuan, tak nak ke beli kedai ke apa ke supaya mudah sikit jalan rumah jauh ni. Kadang-kadang panas, kadang-kadang gelap, kadang-kadang macam-macam lah. Belilah kenderaan untuk datang, pakailah kenderaan. Dia cakap apa? Aku tak suka rumah aku duduk tepi masjid. Kita dengar macam nak marah kan?
Aku tak suka rumah aku duduk kat tepi masjid. Nabi tahu cerita ni. Nabi pergi jumpa kawan tu. Wahai si fulan, betul ke macam Ubay cakap ni? Kau cakap macam tu, kau tak suka rumah kau dekat masjid? Ya Rasulullah, aku tak suka. Melainkan sebenarnya aku nak rumah aku jauh untuk mendapat pahala ganjaran aku menampakkan diri. Dan dia menghapuskan dosa. Macam hadis yang mula-mula saya sebut tadi. Dia sanggup rumah dia jauh untuk dapat pahala lebih. Kita rumah kadang-kadang tak kat sini tuan-tuan, tapi kadang-kadang susah betul nak dapat izin Allah Ta'ala untuk datang masjid. Teruskan doa kepada Allah Ta'ala. Kita ni tak boleh gerak apa-apa melainkan Allah izin. Dan ada sebab kadang-kadang Allah tak izin. Tengok balik kehidupan, tengok balik pemakanan, tengok balik pergaulan kita tuan-tuan. Dan itu sajalah. Sekarang pun dah pukul dekat pukul 9 dah. Kalau ikutkan masa kami bercakap ni, rasa nak buat siri kedua, siri ketiga pun. Tapi tengoklah nanti, kalau ada rezeki kita jumpa lagi lah. Saya mewakili Abang Syamsul juga. Terima kasih kepada semua yang menjemput. Terima kasih kepada Barisan Dr. Kuasa. Jalan 19 mana? Jalan 19? Ni tak jadi ni. Ini tak jadi betul ni. Tak ada macam ni. Program di surau kita ni, dia setiap bulan satu jalan kena buat satu program. Jadi untuk pengimarahan, hari ni kita jalan 19. Dia Abang Syamsul nak pergi, tak ada saingan. Dia nak suruh saya stop mikrofon tadi. Banyak lagi lah. Minyak pun. Minyak lokal. Panas mana? Tak boleh saya mari sikit. Kat mana tadi? Jalan 19. Satu inisiatif bagus. Setiap jalan kena buat program untuk pengimarahan surau kita ni. Sampai 19 jalan je. Jalan Kampung Masih sampai 9-10 je. Banyak jalan kat sini. Terima kasihlah warga-warga Jalan 19. Terima kasih tuan-tuan dan puan datang. Tuan-tuan, puan-puan, memang nak istiqamah tu paling susah. Nak buat sesuatu senang, nak konsisten tu susah. Tapi kita kena minta Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku hamba yang istiqamah, konsisten. Pasal itu yang menjamin kita. Bukan Nabi cakap apa, Allah tak pandang satu benda tu banyak, tapi Allah Ta'ala suka satu benda tu dia buat sikit tapi konsisten. Kita tak boleh datang subuh, datang maghrib, tak boleh datang maghrib, datang isyak, tak boleh datang isyak, datang subuh. Apa saya rasa sini 5 waktu orang, 5 waktu orang datanglah. Kan ini rumah Allah, bukan rumah saya, bukan rumah Syamsul, bukan rumah AJK. Tuan-tuan yang dapat manfaat tu, Allah bukan biar dapat apa-apa. Buku ni, buku catatan tentang datang masjid ni, kalau saya urai, tuan-tuan kita pun tak dapat bayang berapa tebal pahala Tuhan bagi. Daripada 27 darjat dinaikkan. Nabi SAW cakap, bersaksilah bahawa orang yang datang pergi balik masjid ni orang yang beriman. Kalau nak catat fadilat semua jemaah ni, satu kuliah tak habis. Tetapi kita lupa tentang kebaikan, kita lupa tentang manfaat dia. Jadi kita kadang-kadang rela semayang kat rumah dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf terlebih kurang jika ada salah dan silap, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi tuan-tuan. Kalau ada rezeki, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya salah dan silap, saya mohon maaf. Barakallahu fiikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.